Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM. Bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Saya doakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu kerana hari ini kita akan fokuskan kepada satu mata pelajaran iaitu sains tambahan untuk tingkatan 5. Kalau anda boleh lihat di atas meja Irfan sekarang ini, ada banyak peralatan dan juga bahan yang boleh didapati dalam makmal sains. Adakah hari ini kita akan lakukan eksperimen? Jadi siapakah guru yang akan menemani Irfan? Jom saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ini Irfan bersama dengan Cikgu Rosnizan Muhammad atau lebih mesra dikenal sebagai Cikgu Nizan dari Terengganu. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan, khabar baik. Baik, nampaknya Cikgu sihat bergaya di sini dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Aida Zainul Azidin dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk Kedah Darul Aman. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Baik Cikgu, tadi Irfan ada cakap yang depan Irfan sekarang ni ada banyak peralatannya dalam mata pelajaran kita hari ini iaitu sains tambahan. Jadi betul. Sebagai mukadimah ataupun pengenalannya, apa yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey, saya masuk dululah. Kita punya tajuk hari ini adalah tenaga dan perubahan kimia. Okey, apa yang akan kita pelajari ini? Yang pertama, bagaimana kita nak memerihalkan perubahan haba dalam tindak balas kimia. Yang kedua, kita nak tentukan haba penyesaran. Yang inilah yang kita akan gunakan bahan yang ada depan Irfan tu. Baik. Okey, yang ketiga, kita akan jelaskan dengan contoh persamaan setengah bagi tindak balas yang berlaku dalam sel elektrolitik. Dan yang keempat, kita kaitkan dengan kehidupan seharian. Okey, saya pergi yang pertama dulu Irfan, boleh? Jom kita. Okey, yang pertama kita tengok dulu perubahan haba dalam tindak balas kimia. Apabila ada perubahan haba dan tindak balas kimia, apa dia perubahan haba tersebut? Okey, so kita belajar dua benda, iaitu yang pertama tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Di mana tindak balas eksotermik dia bebaskan haba ke persekitaran. Baik. Dan endotermik dia menyerap haba dari persekitaran. Bagaimana kita nak dua-dua tu kita nak bezakan dia. Satu bebaskan tenaga, satu lagi serap tenaga. Okey. Bila kita tengok dari segi tajuk dia tu tindak balas eksotermik, perkataan exo, dan juga tindak balas endotermik, perkataan endo. Okey. So ada dua itulah. Dia punya tindak balasnya yang akan kita belajar pada hari ini. Baik. Jadi macam mana kita nak bezakan antara dua tindak balas ni Cikgu? Yang pertama eksotermik, yang kedua endotermik. Ada tak caranya? Cara yang mudah. Cara yang mudah. Irfan tengok. Di depan Irfan tu ada dua bahan. Okey. Baik. Cuba Irfan lakukan aktiviti sekejap, boleh? Boleh Cikgu, tak ada masalah. Baik, mungkin Cikgu boleh bagi arahan dulu. Okey, arahannya kedua-dua tu saya dah sediakan dua jenis bahan. Bahan A dan juga bahan B lah. Okey, yang ada garam ke situ. Irfan masukkan air saja. Masukkan air. Irfan rasa sama ada sejuk ke, panas ke, yang mana satu. Okey, so, Irfan boleh buat sekarang. Baik. Jadi Irfan akan angkat dulu garam yang pertama. Ini rupanya. Okey, nampak macam sama tapi tak serupa. Betul. Okey, ini yang pertama. Jadi kita akan angkat pula yang kedua. Okey. Sifatnya masih sama, nampak macam garam juga. Okey, tapi dari segi teksturnya nampak sedikit berbezalah. Ya Irfan. Okey, jadi apa kata jom kita mulakan dengan eksperimen kita yang pertama. Jadi Irfan akan masukkan air suling Cikgu. Ya betul Irfan. Air suling ke dalam test test tube. Kacau okey. sekejap. Baik, kita masukkan air. Banyak mana nak masukkan? Okey. Banyak ni okey Cikgu? Okey, cukup. Baik. Lepas tu Irfan genggam genggam dia punya bahagian. Nak kena kacau dulu tak Cikgu? Boleh kacau. Okey, kita kacau dulu. Irfan genggam dulu baru Irfan kacau. Irfan boleh genggam terus. Genggam terus. Okey, genggam terus. Kalau ada rasa lah. Cikgu. Ya. Kenapa tabur uji ni panas Cikgu? Aduh, panas. Dah cukup, jangan pegang lagi. Okey, panas. Memang ada rasa yang panas. Bermaksud dia bebaskan haba ke persekitaran. Maka kita rasa panas. Yang itu adalah tindak balas apa?
Tidak yang balas. itu eksotermik. Eksotermik. Ya, Baik. betul. Jadi, Yang kedua, okey, ini yang kena pegang dulu, masukkan air. sama je. Saya risau juga ni. Okey. Panas atau sejuk yang ni? Panas atau sejuk? Kita masukkan air dulu. Okey. Okey, baik. Ifah tengah masukkan air di dalam tabung uji kaji ni. Okey, sekarang ni. Yang ini rasa dia best sebab sejuk, cikgu. Sejuk. So, Okey. kalau Ifan kacau dia, dia punya tindak balas tu lagi cepat lah. Lagi cepat Ya, betul. Okey, maknanya kalau kacau, lagi sejuk cikgu lagi jadi. sejuk. Sebab dia dah larut dalam air. Okey. Baik, dah selesai. Maknanya cikgu, yang kedua ni adalah tindak balas endotermik. Endotermik. Dia serap haba dari persekitaran, maka dia akan jadi sejuk. Maksudnya dia punya suhu dia lebih rendah lah. Okey. So daripada dua eksperimen tadi, maka kita boleh kembangkan dia punya tindak balas berkenaan lah. Dan daripada hasilnya iaitu jumlah kandungan hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga tindak balas. Maka dia punya nilai dia adalah negatif. Dia punya kita panggil delta H itu adalah perubahan haba dia. Perubahan haba. Yang ini adalah dipanggil gambar rajah aras tenaga. Kita tunjuk dia punya ada bahagian atas ni di mana kita ada graf dia iaitu tenaga di sini. Okey. Pada bahagian ini adalah bahan tindak balas di mana yang ni adalah kita ambil dia punya persamaan kimia. Okey, dan hasilnya adalah hasil tindak balas di bahagian bawah. Anak panah yang ke bawah ni menunjukkan dia adalah tindak balas eksotermik. Okey, dan dia punya ni kita letaklah nilai dia berapa. Sekarang ni yang ni secara umum. Baik. Okey, bagi tindak balas endotermik, endotermik di mana dia punya kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. So graf dia punya ni berbeza sikitlah. Yang tadi menurun. Yang ni anak panah dia ke atas. Di mana bahan tindak balasnya duduk di bawah dan hasil tindak balasnya duduk di atas. Dan nak kira dia punya perubahan haba iaitu dia punya hasil tindak balas H2 tolak dengan bahan tindak balas H1. Okey, so di sini dia punya delta H dia adalah tanda dia adalah positif. Sebab ada haba yang keluar, cikgu. Ya betul. Ya betul. Kalau Ifan tengok balik, saya tukar balik kepada dua perkataan ni, exo dan juga endo. Okey, exo dan juga endo, bagaimana kita nak bezakan dia? Yang satu bila kita buat eksperimen mudah. Betul. Okey, haba dibebaskan dan juga haba diserap. Tetapi kalau secara teorinya, maka murid-murid kita di rumah dia perlu hafallah perbezaan dua tindak balas berkenaan. Kalau buat di eksperimen tak ada masalah. Kita boleh tengok dia betul. Okey, di sini yang pentingnya, bila kita nak buat gambar rajah aras tenaga, kedudukan dia. Kedudukan bahan tindak balas dan juga kedudukan hasil tindak balas. Yang saya kata tadi, yang ini secara umum. Bila nanti kita buat eksperimen seterusnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana persamaan kimia. Baik. Kalau saya tunjukkan yang pertama tu nanti, kita tengoklah yang tindak balas yang Ifan guna tadi adalah satu kita guna natrium hidroksida bertindak balas dengan air dan satu lagi adalah kita guna amonium klorida juga bertindak balas dengan air. Baik. Nampaknya itulah dari segi tindak balas yang berlaku antara eksotermik dan juga endotermik. Nampaknya banyak lagi perkongsian yang akan dijalankan bersama dengan cikgu hari ini. Jadi kita berehat seketika, teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.